Buat kecil bilik ni ke? Cakap serius. Rian. Balik kan? Dah. Dah 15 saat. 16 saat. Mas suara aku lah kat dalam ni. Apa takkan ada kau pukul 5. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah kami grup seterusnya akan meneruskan isu yang seterusnya. Okey, cuba baca kat atas apa isu dia. Ya. Agak-agak isu ni ringan ke berat? Berat. Dia benda ni berat. Tidak menyiapkan kerja yang diberikan. Okey, tapi kalau kita tak buat kerja tu dia akan merosakkan lah, macam memberikan salah kepada pelajar tu, kepada markah dia, kepada result dia, kepada tingkah laku dia semua. Okey, next. Okey. Yang bawah dulu. Yang ni ambil walaupun nampak benda ni ringan, tapi dia ada kes, ada isu semasa juga yang terjadi. Okey, kalau kita nampak kerja rumah ni sebenarnya adalah untuk membantu kita untuk meningkatkan pencapaian murid tersebut. Kan kalau kita buat kerja, kita buat tugasan, kita buat assignment, boleh membantu untuk kita ingat benda tu, point tu. Okey. Untuk isu macam tadi grup Ikram kan, ada yang pelajar tu dia pukul guru tu sebab guru tu bagi kerja sekolah kat dia kan. Sama macam ni. Yang ni guru tu dia pukul pelajar tu sebab tak siap kerja sekolah. Yang saya baca, pelajar darjah 3, guru tu dia pukul dengan pembaris. Okey, lepas tu yang seterusnya tu, guru marah. Yang ni bapa marah guru sebab beri kerja sekolah dekat anak. Okey, yang ni ada saya jumpa dalam website lah, tapi tak tahulah benda ni betul ke tak. Yang ni berlaku masa PKP. Masa PKP kan kita online dan ada bagi kerja sekolah semua. Nak baca, ada dialog sikit Assalamualaikum cikgu, saya Ayah Denny. Cikgu ni berapa banyak cikgu nak bagi kerja sekolah? Melampau-lampau cikgu ni kasih kerja sekolah. Yang cikgu bagi sebelum ni pun tak siap lagi. Ni cikgu bagi yang lain pula. Saya dah tak bagi anak saya buat kerja sekolah. Tapi kalau saya tahu bila anak saya pergi sekolah nanti, cikgu marah anak saya, cikgu akan kena. Macam tu. Okey, melampau-lampau lah cikgu kasih kerja sekolah. Ingat anak saya tu robot ke apa? Okey, seterusnya lagi satu, cikgu pesan dekat cikgu-cikgu yang lain jangan bagi kerja sekolah. Mentang-mentang ada cuti, kerajaan bagi cuti, cikgu hantar melambat-lambat kerja sekolah. Cikgu ingat anak saya ni apa? Tak perlu nak duduk diam, ada je kerja sekolah. Tapi saya pesan dekat cikgu lah. Dan cikgu pesan dekat cikgu-cikgu yang lain, saya dah tak nak suruh anak saya buat kerja sekolah lagi. Nanti balik, tapi nanti buka sekolah, kalau cikgu marah-marah anak saya, cikgu siap. Saya akan pergi kat sekolah tu. Ni ada yang dia tulis kat sini lah. So, nak cakapnya nampak kita bagi kerja sekolah ni benda yang biasa je, tapi memberi kesan kepada individu-individu lain. So nak tanya, nak jadi cikgu ke? Nak. Okay, next. Okay, seterusnya pengenalan. Okay, tadi kita dah tengok isu kan? Okay, isu ni dia ada dari sudut positif dan juga negatif. Definisi kerja rumah ataupun tugasan rumah itu sendiri, dia boleh membawa kepada pelbagai maksud dari sudut positif atau negatif, bergantung kepada perkara utama yang disasarkan. Maksud sini, dari sudut positif itu sendiri, tugasan sekolah ini sebagai pemangking bagi memperkukuhkan dan memperbaiki kelemahan murid itu sendiri. Dan dari sudut negatif,
kerja rumah ataupun tugasan sekolah ni dia sebagai beban untuk kepada murid itu sendiri. Okey, bismillah. Untuk teori, ringkas saja saya bubuh. Sebab apa dia tu? Bubuh apa? Saya letak. Semalam kutip. Saya masukkan behavior, peneguhan positif, peneguhan negatif. Sebab ulasan dia sama sahaja. Tak ada yang beza. Okey. Untuk isu pelajar tidak menyiapkan tugasan sekolah ni, salah satu sebab dia mungkin dia tak faham, nanti akan diterangkan oleh Afiq. Okey. Untuk saya ambil behavior sebab dia melibatkan dengan tingkah laku pelajar tersebut. Okey. Dalam behavior Skinner, dia ada pelaziman apa? Pelaziman operan. Okey, bawah tu dia ada peneguhan positif dan peneguhan negatif. Kalau peneguhan positif, contoh dia, kalau pelajar tu dia tak nak siapkan kerja sekolah, mungkin inisiatif daripada cikgu sendiri, dia boleh kata kalau kamu siapkan kerja sekolah, adalah ganjaran yang tersebut. Adalah dapat apa-apa daripada cikgu. Kalau dia tahu ada ganjaran, mungkin hasil selepas tu pada masa akan datang, pelajar dia siapkanlah kerja sekolah dia. Okey, untuk peneguhan negatif, dia sebenarnya saya ada soalan sikit lagi dekat doktor. Bukan saya tak faham. Okey, untuk peneguhan negatif, dia contoh yang saya dapat adalah teguran daripada guru. Kalau pelajar tidak siapkan kerja sekolah, kemudian guru menegur, hasil selepas daripada itu, murid siapkanlah kerja sekolah dia. Tapi peneguhan negatif ni dia perlu berkala lah, dari semasa ke semasa. Itu dulu penerangan daripada saya. Baik, seterusnya teori yang seterusnya belum. Baik, teori yang seterusnya adalah teori Ausubel. Sebenarnya typo. Ausebel. Betul. Ausubel. Okeylah, tak kisahlah. Macam mana pun. Okey, yang penting teori dia dah, bukan teori kita. Ausubel. Baik. Kenapa? Ada apa masalah kan? Okey, baik. Kita teruskan dengan teori Ausubel. Teori Ausubel ni adalah teori kognitif. Kognitif ni apa? Pemikiran. Okey, baik. Baik, teori ni dia menekankan mengenai meaningful learning. Okey. Apa itu meaningful learning? Pembelajaran bermakna. Okey, pembelajaran bermakna ni dia akan terjadi apabila pelajar tu dia dapat mengaitkan apa yang dia pelajari sebelum dengan dengan apa yang dia akan belajar pada masa akan datang. Boleh faham tak? Ke macam tak jelas ayat tu? Jelas. Okey, contoh. Contoh hari ni murid tu belajar topik wuduk. Okey? Betul. Okey. Contoh dia belajar topik wuduk. Minggu depan dia akan belajar topik solat. Okey, pada minggu depan tu dia dah dapat kaitkan wuduk tu dengan solat. Itu adalah pembelajaran bermakna. Apa maksud dia kat situ? Maksud dia murid tu fahamlah. Betul tak? Dia faham apa yang dia belajar. Okey. Selain itu, pembelajaran bermakna ni juga dia dapat memberi kefahaman yang lebih, kefahaman dalam jangka masa yang panjang kepada murid. Dalam erti kata lain, pembelajaran bermakna ni guru perlu orang kata menggunakan kaedah yang menarik kepada pelajar supaya mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Sebab apa pentingnya kefahaman pelajar ni dengan
isu menyiapkan kerja sekolah. Sebab apa? Sebab ada sesetengah murid dia bukan dia tak nak buat kerja sekolah tu, tapi dia tak faham apa yang dia belajar. Jadi bila dia tak faham, so dia tak nak buat, dia ambil keputusan untuk tak nak buat. Mungkin isu yang Husna dah sebutkan tadi tu kan, isu yang parents dia WhatsApp dekat cikgu tu, kenapa bagi kerja sekolah banyak sangat. Mungkin parent dia sendiri pun tak faham apa yang anak dia belajar. Jadi mungkin tahap kurikulum tu tak sesuai dengan murid, ataupun cara penyampaian tu tak sesuai untuk murid faham. Okey, boleh faham tak? Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara mengatasi. Cara mengatasi sebenarnya yang pertama sekali mestilah daripada individu pelajar tu sendiri kan. Sepatutnya lah individu pelajar tu mestilah dia sedar akan tanggungjawab dia untuk buat kerja sekolah kan, sebagai pengukuhan lah kan terhadap apa yang dia pelajari. Seterusnya saya datangkan cara mengatasi lain, iaitu guru mestilah merancang ataupun merangka tugasan sekolah yang diberikan oleh ingin diberikan kepada pelajar tu berdasarkan pencapaian pelajar. Maksudnya kalau pelajar tu lemah, kita beri bimbingan yang lebih detail berbanding pelajar-pelajar yang cemerlang. Maksudnya sebagai contoh, kita berikan gambar untuk mereka boleh kaitkan apa yang cikgu nak. Okey, seterusnya ialah pihak pengurus sekolah, contohnya guru besar di sekolah rendah dan pengetua di sekolah menengah ataupun penolong kanan. Diorang juga memiliki peranan dalam memantau pemberian tugasan sekolah oleh guru kepada pelajar. Kalau dulu berdasarkan pengalaman yang saya ada, mana masa saya belajar di Kelantan dulu, maksudnya guru ada minta pelajar buku-buku yang dia semak untuk dikumpulkan dan diberikan kepada pengetua ataupun penolong kanan. Maksudnya pengetua ataupun penolong kanan tu dia ambil cakna terhadap tugasan yang guru-guru beri kepada pelajar. Maksudnya pentadbir dia memainkan peranan lah untuk pastikan bebanan tugasan yang cikgu beri itu tidak memberi yang negatif lah kepada pelajar. Seterusnya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan anak-anak menyelesaikan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Ibu bapa ni merupakan orang yang paling dekat lah kan dengan anak kan. Jadi di rumah. Jadi sokongan daripada ibu bapa ataupun galakan daripada ibu bapa tu memainkan peranan yang sangat penting lah dalam membentuk anak yang bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan oleh guru. Ya. Okey, secara kesimpulannya, isu kerja rumah ni sangat besar lah, dan setiap individu yang berkaitan memainkan peranan yang besar. Contohnya ibu bapa kat rumah, anak ada siapa lagi? Ada mak ayah je lah. Kalau dia tak pantau, macam mana anak tu nak buat kan, betul tak? Kalau contohnya anak tu dia lemah, dia tak ada follow up daripada parents, dia tak ada support daripada parents, dia akan rasa macam tak naklah buat apa-apa. Macam tu. Okey? Itu sahaja kesimpulan daripada kami. Ada apa-apa persoalan? Tiada, bagus. Okay, terima kasih. Termasuk
teguhan negatif ni hanya teguran. Kenapa? Ada soalan tak ada? Ha. Awal je tak payah. Semua ponteng hati kan? Tak ada. Happy birthday. Okey, dia tanya, kalau dia sebagai seorang murid kan, okey juga ni awak ada responden yang betul-betul murid. Okey, katakanlah dia dekat rumah, parents dia tak membantu pun dia. So, apa tindakan awak sebagai seorang guru untuk membantu dia supaya dia boleh menyelesaikan tugasan tu? Okey, kalau untuk isu ni, mak ayah dia dah tak dapat nak bantu dia kat rumah kan? Adik? Okey. Jadinya, kalau ikut situasi saya sekarang, saya mengajar tadika. Lepas tu, budak saya tu dia tak pandai menulis. Memang dah 6 tahun tak pandai menulis. Dan dia merupakan satu kerisauan yang besar lah untuk saya. Dan mak ayah dia sibuk. Memang sibuk sampai tak boleh nak, tak tahu pun perkembangan anak dia macam mana, pandai tulis ke tak, macam tu. Jadi bila dalam kelas, dia akan cepat moral dia down tau. Contoh dia tengok kawan dia dah tulis, dah siap, lepas tu dia tak boleh nak tulis, dia tak boleh nak, tak boleh. Jadi bila saya dah tahu mak ayah dia dah macam tu kan, jadi petang saya akan panggil dia sebelum dia balik. Mungkin usaha dari guru tu sendiri. Ni bukan marah tau. Okey, usaha dari guru tu sendirilah untuk mencari inisiatif lain. Okey? Faham ke pelajar lelaki? Lelaki Mi? Okey. Bagus. Okey, itu saja. Menjawab tak persoalan? Maksudnya guru itu sendiri yang memainkan peranan penting lah, macam cari inisiatif lain. Mungkin tanya dia, approach dia, cakap okey lepas kelas nanti awak jumpa cikgu jap boleh ke? Untuk tahu progress, update progress. Awak ada apa masalah ke? Macam tu. Kalau saya buat yang untuk budak yang menulis tu. Saya bagi dia tulis kat pasir. Kalau budak-budak memang macam tu lah kan. Kalau untuk free play dia, untuk asah motor skill dia, sebab daripada kecil mak ayah dia tak asah fine motor skill dia. Jadi dia memang kurang, dia memang lebih kepada gross. Melompat, berlari semua memang bagi dia lah. Jadi itulah saya buat. Petang-petang saya akan bagi whiteboard dengan marker. Jadi bila dia tulis dekat kertas dengan pensel, dia akan rasa give up setiap kali nak padam tu. Bila dia tulis kat whiteboard, dia akan rasa macam, oh senang je nak padam. Oh aku boleh cuba lagi, aku boleh cuba lagi. Macam tu. Sampai dah tulisan dia, alhamdulillah sekarang dah. Alhamdulillah lah, saya rasa seronok tengok perkembangan dia. Itu je. Kalau banyak sangat tak payah. Dalam 4 bulan. Oh, kalau macam sikit-sikit. Okey lah tu, betul lah tu. Okay, selain daripada apa, dah tak sabar lah, sorry. Selain daripada parents, betul lah selain daripada parents, cikgu tu lah yang main peranan. Dan menjawab soalan tadi, memang kena ada inisiatif daripada guru tu sendiri, macam mana dia nak develop dia punya pelajar ataupun murid lah. Salah satu buat latihan menulis di pasir dan sebagainya. Dan saya rasa dalam kalangan awak sendiri pun ramai yang praktiskan benda tu semua kan. Okey. So kita nak sambung ni. Ada soalan? Tak ada betul. Okey, sekejap sebelum sebab saya nak tolong anak saudara saya ambil gambar. Saya nak buat dokumentasi, jadi saya terpaksa ambil ya. Baik, sudi kereta. Saya dengan rendah hati mohon ambil gambar dengan awak. Tapi kat luar lah. Tapi sebelum tu saya nak beli 2 ni lah kat awak. Bukan kat awak.
Masya Allah. Ni untuk pembantu saya. Adam. Sorry Adam tangan kiri. Najwa. Ambil gambar. Apa paper je. Doktor dekat atas doktor. Rajwa. Masih Rajwa. Doktor. Kat atas. Promote fikir ni. Banding sebelum ni. Dah. Tak nampak. Dah. Perdagangan gambar dia. Ambosi. Okey, kita tunggu sekejap. So saya ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih pada Adam. Dia selalu update attendance pada saya. Malam-malam pun dia update. Tapi tak apa. Sebab waktu kerja saya adalah pukul 2-3 pagi ke atas. Dahsyat. Sebab saya lepas isyak saya dah tidur. Saya memang tidur awal. Tapi saya akan bangun dalam 2 pagi, 3 pagi untuk buat kerja. Okey, untuk Najwa pun sama. Dia bukan setakat